Tuan-tuan, orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sebab itu bila Nabi dipanggil sebagai rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam, maknanya orang Islam dan juga orang bukan Islam akan dapat rahmat daripada Allah disebabkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana bin ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sadaqallahul Aliyyil Azim. Mengurusi majlis, mengurusi Masjid Al-Bukhari, Tuan Imam, keseluruhan pimpinan ahli pegawai syarak, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Abah-abah semua tuan-tuan, mudah-mudahan kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Taala kurniakan nikmat kesihatan. Tuan-tuan mulakan pada pagi ini dengan mensyukuri nikmat Allah. Nabi sebut di dalam satu hadis,
Dalam diri manusia ada 360 ruas. Satu jari ni tuan-tuan ada 3 ruas. 2 jari ada 6 ruas. Tubuh badan kita ni kata Nabi ada 360 ruas. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita melakukan amal ibadah kita kepada Allah. Kita mulakan pada pagi ini cukup cantik. Kita bangun sebelum subuh. Kemudian kita solat sunat 2 rakaat. Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang solat 2 rakaat sebelum subuh, dia akan mendapat kekayaan dia lebih kaya daripada dunia dan juga seisinya. Tuan-tuan, sembahyang subuh pula berjemaah, Nabi sebut, siapa yang solat subuh berjemaah, umpama dia telah menghidupkan separuh hari dia. Siapa yang solat isyak secara berjemaah, dia telah menghidupkan separuh malam. Kemudian habis daripada kuliah subuh, kita beristighfar kepada Allah sama-sama. Kita banyakkan baca kalimah la ilaha illallah. Nabi sebut man qala ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa sebut la ilaha illallah, dia ni akan masuk syurga. Kemudian tuan-tuan duduk dalam satu majlis ilmu, Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang duduk dalam satu majlis ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Iaitulah Allah Ta'ala akan mempermudahkan jalan kita ini untuk masuk menuju ke arah syurga Allah. Mudah-mudahan kita ini terpilih dalam golongan yang dimasukkan dalam syurga Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini 12 Rabiul Awal, kita mendengar sirah kelahiran baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat antara pendapat menyatakan Rasulullah ini lahir pada 12 Rabiul Awal. Hari ini tuan-tuan, pagi, kemudian dipanggil sebagai tahun hijrah. Pada zaman Nabi, kalender hijrah belum ada. Selepas kewafatan baginda Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar pun tidak ada kalender hijrah. Bila berlaku kalender hijrah? Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ini wilayah pentadbiran dia cukup hebat. Dengan mudah menewaskan tentera Rom dan Parsi. Babylon, kerajaan Babylon yang begitu kuat, ditumpaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Pentadbiran Islam semakin besar. Dalam riwayat disebutkan Sayyidina Umar lah orang yang pertama telah mengubah peta dunia Islam. Sampaikan orang mencadangkan kepada Umar, wahai Sayyidina Umar, apakah kiranya kita buat satu kalender pentadbiran Islam itu sendiri, iaitulah dipanggil sebagai kalender hijrah, kalender hijri. Lalu Sayyidina Umar memikirkan tentang kebaikan, lalu diterima cadangan untuk menghidupkan kalender hijrah, tahun hijrah. Lalu dia fikirkan bulan apa yang nak dimulakan dengan permulaan kalender hijrah. Lalu sahabat mencadangkan kita mulakan dengan Rabiul Awal sempena dengan kelahiran Nabi. Ada pendapat dia cadangkan kepada Umar, kita mulakan pada bulan Ramadan. Ada pendapat yang menyatakan kita mulakan pada bulan Rejab. Tapi Umar memilih bulan Muharram sebagai permulaan kalender hijrah. Sebelum bulan Muharram dipanggil sebagai Zulhijjah. Zulhijjah. Sebelum Zulhijjah, Kaidah kata Umar, persiapan orang nak pergi menunaikan haji. Zulhijjah, orang pergi menunaikan haji. Muharram, orang telah selesai daripada menunaikan haji. Maknanya, orang balik daripada Mekah ni, dia ambil semangat daripada menunaikan haji. Maka permulaanlah kalender hijrah itu pada bulan Muharram. Kerana apa? Mengambil semangat orang pulang daripada menunaikan haji. Sekarang ni tuan-tuan, alhamdulillah, di Mekah dan juga Madinah dah telah solat secara rapat. Semalam JAKIM telah bermesyuarat, insya-Allah tidak lama lagi Malaysia juga akan mengamalkan jarak. Tidak ada jarak dalam solat. Alhamdulillah. Kita dah 2 tahun kita semayang jarak. Udah boleh semayang jarak. Rasa-rasa bila semayang seorang-seorang ni rasa macam jadi imam pun ada, tuan-tuan. Dia sendiri jadi imam pun ada juga. Tapi insya-Allah, alhamdulillah, inilah doa tuan-tuan
Yang tuan-tuan minta kepada Allah supaya dilenyapkan COVID, Alhamdulillah, kes kita pun semakin menurun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, 12 Rabiul Awal tahun gajah, zaman Nabi tidak ada kereta hijrah. Lalu orang nak tahu tahun itu tahun apa, mereka akan melihat kepada peristiwa yang besar berlaku kepada tahun tersebut. Dan Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun itu, ada satu peristiwa yang cukup besar berlaku pada tahun tersebut. Tuan-tuan sedia maklum apa dah peristiwa itu? 50 hari sebelum Rasulullah dilahirkan, berlaku satu peristiwa besar. Abraha datang menyerang kota Mekah. Abraha ni gubernur daripada Yaman. Dia import gajah daripada Afrika. Ulama sebut dalam kitab, dia import gajah daripada Afrika. Dia punya besar gajah dia, tuan-tuan, ulama sebut 3 kali ganda gajah biasa. Tuan-tuan pernah pergi zoo terbesar di Melaka, zoo terbesar antara zoo terbesar di Malaysia ni. Yang pertama zoo negara, yang kedua tuan-tuan tengok zoo Melaka. Tuan-tuan tengok dia punya gajah. Gajah dia besar. Gajah dia memang besar dah. Tapi Abraha punya gajah 3 kali ganda gajah biasa. Dia import gajah daripada Afrika. Ada ulama kata seekor je gajah dah. Ada pendapat kata 8 ekor. Ada pendapat kata 3 ekor. Tak kisahlah, yang penting dia naik gajah. Dengan barisan tenteranya datang menyerang kota Mekah. Sebelum menyerang kota Mekah, dia menawan persisiran kota Mekah. Ketika itu, bila dia serang kawasan kota Mekah, dia arahkan gajah masuk ke kota Mekah nak menghancur dan merobohkan Kaabah itu. Gajah tu tak nak pergi. Gajah tu berhenti, gajah tu duduk. Dia sebabnya gajah tu, dia arahkan gajah tu pergi. Gajah tu berpaling daripada menghadap kota Mekah, berpaling nak pulang pergi ke Yaman. Dia pusingkan gajah dia semua. Gajah dia tak mau. Tuan-tuan, ketika itulah Allah Ta'ala menghantarkan surah, iaitulah diceritakan dalam surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Ta'ala kata, ketika itu aku utuskan burung-burung ababil membawa batu-batu sijil daripada neraka Allah. Ada ulama kata batu lava gunung berapi. Tuan-tuan, batu lava gunung berapi diletakkan di dasar lautan, baranya saja seminggu baru padam panas. Ni burung-burung ababil membawa batu-batu sijil, kemudian dilepaskan ke atas barisan tentera Abraha. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, kata Allah, bila batu tu terkena badan tentera Abraha, seperti ulat-ulat memakan daun. Tuan-tuan pernah tengok ulat makan daun, tuan-tuan? Lubang. Itulah tentera Abraha. Semua kena dan semua mati. Ada seorang tak mati, namanya Abraha. Lihat nyawa orang tua, dia tak mati. Tapi gajahnya membawa pulang Abraha pulang ke Yaman. Abraham mati di hadapan rakyatnya. Tuan-tuan, orang yang nak melawan hukum Allah dalam sejarah Islam tidak pernah mencatat kemenangan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, selepas 50 hari peristiwa Abraha, maka lahirlah seorang mutiara insan yang cukup hebat, yang Aminah ibunya mengandungkan Nabi SAW. Kemudian ditiupkan mimpi dalam tidur Siti Aminah. Inna qad hamati bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Hei Aminah, kamu tu mengandung
anak yang kau kandungkan ini bila lahir kelak bakal menjadi pemimpin agung di dalam dunia. Nabi lahir, ayah Nabi meninggal waktu Rasulullah duduk dalam perut ibu dia, ayah dia meninggal dunia. Maknanya Nabi tak pernah tengok wajah ayah dia. Ayah dia tak pernah tengok wajah Nabi SAW. Tuan-tuan, lahirnya Rasulullah yang diceritakan Allah yang Tuan Guru Haji Saleh, dia kata, keindahan bila Nabi lahir, cahayanya terpancar daripada tubuh badan Rasulullah, sehingga kan Siti Aminah punya gemetar dan takut, terpaksa tutup pintu dan tingkap, takut cahaya ni terpancar keluar. Dia Abdullah ni laki dia tak ada, lahir seorang-seorang, tuan-tuan. Allah, kita kalau lahir bini kita beranak, tuan-tuan, kita jadi teman, jadi semangat sikit. Saya 3 hari lepas anak saya pun beranak tu di hospital Masuri. Tu saya balik mai Kedah. Beranak teman dekat labor. Teman dekat labor. Oi, pengalaman potong tali pusat lagi oi. Potong tali pusat. Duduk sebelah bini. Apa tolong? Saya kata, macam mana aku nak tolong kau? Aku sendiri beranak pun tak pernah. Siapa ni? Sebut Allah. Allah. Kita nak buat macam mana? Cakap dengan isteri, tak payah. Tarik nama Allah, sebut nama Allah. Terang, sebut nama Allah. Udah macam-macam bahasa keluar. Tak keluar budak tu. Terang, push, BI, Arab. Semua cerita dah. Doktor kata, Tuhan, jangan duduk di situ. Tengok bayi dia keluar. Oh, kita mengadap tadi. Doktor kata, dah nampak kepala. Saya duk tengok tang mana pula kepala, tak nampak. Doktor tu main agak-agak nak bagi semangat. Kalaulah isteri kita, suami dia tak teman, tuan-tuan, Allah, isteri kita rasa lemah, tapi suami teman. Tapi Siti Aminah dia mengandung dan dia beranak tanpa suami dia. Sampai ke lahir dia anak dia ni cukup hebat. Bising di tanah kota Mekah, Aminah lahir bayi hebat. Aminah lahir bayi hebat. Aminah lahir anak hebat. Aminah lahir anak hebat. Seorang demi seorang datang rumah Aminah nak pergi tengok. Sampai ke Siti Aminah ni punya takut, tuan-tuan. Paksa katuk pintu, tutup tingkap. Ni dia ambil kain, tuan-tuan, letak di celah pintu-pintu, takut cahaya pancar keluar. Takut dia. Train orang Arab, sebelum bagi bayi dilihat pada orang luar, dia panggil ahli keluarga main datang tengok. Siapa dia ahli keluarga? Tu lah, adik-beradik ayah Rasulullah, Abdullah punya adik-beradik, anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni, dia anak ramai. Dia ada anak 16 orang. 6 orang perempuan, 10 orang laki-laki. Abdullah ni, dia ni anak yang bungsu. Termasuk Abu Lahab, pak saudara Nabi. Abu Talib, pak saudara Nabi. Mai datang tengok. Semua mai datang tengok. Ada seorang tak mai tengok Nabi. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ni, tuan-tuan kena ingat, waktu Nabi membesar, bukan sahaja dia menjadi penentang Nabi. Waktu Nabi lahir, dia tak nak tengok Nabi. Punya jahat Abu Lahab. Dia tahu Aminah tu seorang. Dia tahu Abdullah ni tak ada. Sokongan bapa saudara tu diperlukan. Tapi Abu Lahab dia tak nak pergi. Orang kata Abu Lahab, pilah datang tengok Aminah, pak saudara, ayah dia tak ada. Kita sebagai pak saudara pilah tengok. Apa kata Abu Lahab? Aku sibuk. Pilah bagi sokongan. Aku sibuk, dia kata. Suhaibah, siapa Suhaibah? Pembantu rumah kepada Abu Lahab. Suhaibah, ambil sini sah. Awak tuan, hampir rumah Aminah. Mereka kata Aminah tu dah beranak. Mereka kata anak dia hebat. Hampir tengok. Hampir jaga dah. Hampir tengok jaga orang lepas bantar. Pilah buat apa yang patut pergi tolong. Pergi. Suhaibah pun pergi. Suhaibah ni, dia ni ada anak yang masih menyusu badan. Dia pergi rumah Aminah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah kamu? Aku Suhaibah. Siapa ni? Pembantu rumah Abu Lahab. Abu Lahab mana? Kami tunggu. Saya tunggu. Dia kata dia sibuk. Dia wakilkan aku pergi datang sini tengok. Tak apalah masuk. Mana budaknya? Tu di situ. Sekali dia tengok bayi tersebut, dia pegang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Aku sayang budak ni. Aku sayang budak ni. Aku sayang budak ni. Aku sayang budak ni.
Dia ambil tuan-tuan, dia bagi dia punya susu. Sebab itu Suwaibah termasuk di antara ibu susuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Tuan-tuan, siapa sahaja yang tengok Rasulullah pasti akan jatuh cinta. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Thauban ni tuan-tuan, dia kalau tak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rasa macam tak tahu nak abang lagu mana tuan-tuan. Makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah, dia rasa macam murah. Hari-hari dia kena pergi jumpa Nabi, dia kena tengok wajah Nabi. Dia pergi Madinah, dia pergi masjid Nabi, dia kena jumpa Nabi. Tengok daripada jauh pun tak apa. Ni, Thauban. Satu hari Nabi keluar pergi berdakwah. Dia tak jumpa Nabi berapa hari. Nabi balik-balik tuan-tuan. Tengok Thauban ni, kesihatan dia ni merosot. Nabi tanya Thauban, wahai Thauban, kamu sakit ke? Tengok keadaan tubuh badan kamu ni dalam keadaan merosot ni, kamu sakit ke? Ya Rasulullah, aku rindukan kau ya Rasulullah. Aku rindukan kamu ya Rasulullah. Aku sayangkan kau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sayang betul pada kau. Nabi kata, adakah kamu sayangkan aku? Ya Rasulullah, aku sayangkan kau lebih daripada segala-galanya ya Rasulullah. Apa Nabi kata? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan apa yang kamu sayang nanti di akhirat. Apa yang kamu sayang di dunia, kamu akan sayang, kamu akan bersamanya di akhirat. Tuan-tuan, kita sayang Rasulullah, kita akan dikumpulkan bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup ni kita sayang selain pada Nabi, di akhirat nanti kita akan dikumpulkan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di padang mahsyar nanti orang begitu ramai dan kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nampak Rasulullah daripada jauh, tapi kita tak boleh nak pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang terlalu ramai. Tetapi Allah Taala memberikan tenaga, kekuatan kepada baginda Rasul untuk pergi kepada kita, tarik kita kumpul bersama dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada pagi ini, kita antara orang yang akan dipilih dan akan didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Syarat dia apa tuan-tuan? Syarat dia kena kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai hari ini kata cinta Nabi, sebenarnya dia tak kenal Nabi. Satu hari tuan-tuan, dalam sebagian riwayat Nabi kata apa? Di padang mahsyar akan ada orang berjalan gunakan muka. Di padang mahsyar akan ada orang yang berjalan gunakan dada. Di padang mahsyar akan ada orang yang berenang dalam nanah yang busuk. Di yaumul mahsyar nanti akan ada orang yang berenang dalam peluhnya tersendiri. Mereka memanggil-manggil seseorang memberikan syafaat, lalu tidak ada orang datang memberikan syafaat kepada mereka. Orang yang jalan gunakan muka, jalan gunakan dada, jalan gunakan lutut, berenang dalam peluhnya tersendiri, berenang dalam nanah yang busuk. Dia panggil, ya Rasulullah, tunggu kami ya Rasulullah. Tiba-tiba nampak ada satu gerombolan wajah orang lelaki yang beriman. Di hadapannya dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di belakang wajah orang-orang muslimat, orang-orang perempuan yang beriman, dipimpin oleh anak Nabi Fatimah Zahra. Mereka ini berjalan menuju ke dalam syurga Allah. Yang berjalan gunakan muka, yang jalan gunakan dada. Siapa yang jalan gunakan muka? Siapa yang jalan gunakan dada? Siapa mereka ini tuan-tuan? Mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak Rasulullah, ya Rasulullah, tunggu kami ya Rasulullah, tunggu kami ya Rasulullah. Lalu Nabi tidak menoleh. Dia kata, ya Rasulullah, tunggu kami ya Rasulullah, kami ni umatmu ya Rasulullah. Nabi dengar perkataan umat dan Nabi berhenti. Nabi menoleh. Nabi kata, di manakah umatku? Aku ya Rasulullah, yang jalan gunakan dada. Aku umatmu ya Rasulullah, yang berenang dalam nanah yang busuk. Aku juga umatmu ya Rasulullah. Nabi kata, tidak. Engkau bukan daripada kalangan umatku kerana engkau hidup di atas muka bumi Allah. Engkau tidak mengenaliku dengan hatimu. Tuan-tuan, kita ni kenal Nabi ataupun tidak? Tidak. Kenal Nabi ataupun tidak? Duduk. Pernah tak satu hari tuan-tuan kita menangis disebabkan kita rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah ataupun tidak? Saya tanya untuk diri saya juga. Pernah ataupun tidak bila kita dengar sahaja nama Rasulullah ni?
Gementar tubuh badan kita mendengar Rasulullah. Tuan-tuan, orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sebab itu bila Nabi dipanggil sebagai rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam, maknanya orang Islam dan juga orang bukan Islam akan dapat rahmat daripada Allah disebabkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita seronok jadi umat Rasulullah. Kita berbangga jadi umat Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Musa alaihi salam dia berbicara dengan Allah. Dia kata apa? Ya Allah, aku melihat di Lauhul Mahfuz ada satu golongan manusia, mereka ini hidup di akhir zaman, tetapi golongan itu yang paling awal masuk dalam syurga. Ya Allah, jadikan mereka itu daripada kalangan umat aku. Allah Ta'ala kata, itu umatnya Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Allah, aku melihat di Lauhul Mahfuz ada satu golongan manusia, mereka ini hidup di akhir zaman dan mereka ini dinilai kebaikan olehmu, ya Allah, lebih daripada segalanya. Jadikan mereka itu daripada kalangan umat aku, kata Nabi Musa. Allah Ta'ala kata, itu umatnya Muhammad. Ya Allah, aku melihat ada satu kaum, ada satu umat mereka ini berniat melakukan kebaikan, tetapi dia tak jalan pun apa yang diniatkan tersebut. Engkau bagi dia satu ganjaran pahala kepada dia. Jadikan mereka itu daripada kalangan umat aku. Allah Ta'ala kata, itu umatnya Muhammad. Ya Allah, aku melihat di Lauhul Mahfuz ada satu golongan manusia, mereka ini berniat melakukan kejahatan, tetapi mereka tak buat pun apa yang diniatkan tersebut. Engkau balas juga satu kebaikan kepada mereka. Jadikan mereka daripada kalangan umat aku. Allah Ta'ala kata, itu juga umatnya Muhammad. Ya Allah, sekiranya segala kebaikan kau berikan kepada Muhammad dan juga umatnya Muhammad, jadikan aku ini Nabi Musa salah seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa nak jadi umat Rasulullah. Hari ini kita, anak-anak muda kita di luar sana tuan-tuan, tak bangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Saya pernah forum ada dengan profesor mana tak tahu. Dia ni tuan-tuan bukan bidang agama, tapi dia bahagian psikologi. Kita sampaikan saya panel kedua, kita duk cerita pasal rahmat, cerita pasal redha, cerita pasal syukur, cerita pasal nikmat. Rupanya saya ceramah tu, dia cantik. Habis ceramah, dia bisik dekat saya, dia kata, Ustaz, minta maaf, saya nak tanya. Ustaz sebut nikmat, sabar, redha, ikhlas. Saya senaraikan ada 12 istilah yang Ustaz sebut, saya tak faham. Redha. Apa dia redha, Ustaz? Makna redha tu apa? Tu bukan bahasa Arab. Maknanya apa, Ustaz? Tuan-tuan, kita betul tak? Kita sebut syukur. Kita faham tak apa benda syukur? Kita sebut rahmat. Kan Allah Ta'ala kata rahmatan lil alamin. Rahmat. Apa makna rahmat sebenarnya? Dia tanya saya satu persatu. Biru muka tuan-tuan nak jawab. Wah, saya kata betul juga. Rahmat ni apa dia tuan-tuan? Rahmat, wara', zuhud. Apa tuan-tuan? Istilah-istilah tu kita boleh sebut, tapi nak menerangkan kepada orang, tuan-tuan ingat senang. Ada satu Pak Long, saya ceramah di Kota Tinggi Johor. Saya kata, Pak Long, wara' ni apa? Dia kata, wara' ni Ustaz, dia lebih kurang zuhud. Ayat dia pun sedap juga. Lepas tu saya tanya dia, zuhud tu apa? Dia kata dekat saya, zuhud tu pun lebih kurang wara'. Dia kata lebih kurang. Tak, wara' tu apa? Wara' tu zuhud. Zuhud tu wara'. Saya kata, Pak Long, lebih kurang. Tu nak tanya Ustaz. Ustaz pernah tengok orang zuhud? Oh, dia tanya kita. Saya kata, saya pernah tengok. Tu nak tanya Ustaz. Zuhud tu nak tampak. Kita tanya dia, dia tanya kita. Tak tahu. Rahmat ni apa tuan-tuan? Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Hidup kita ni tuan-tuan, siapa yang mendapat kasih sayang Allah,
Kan Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang berselawat kepadaku sekali, Allah Ta'ala berselawat kepada dia 10 kali. Maknanya 10 rahmat Allah itu turun pada manusia tersebut. Kata ulama, kalau manusia itu hidup dapat satu sahaja rahmat Allah, manusia itu akan hidup bahagia selama-lamanya. Bayangkan dengan 10 rahmat Allah turun kepada manusia. Subhanallah. Tuan-tuan, kita semayang subuh tadi, katakanlah kita semayang tadi 10 minit. Khusyuk ke tidak? Katakanlah khusyuk. Tidak, khusyuk. Disebabkan kita solat subuh khusyuk tadi 10 minit, Allah Ta'ala berikan kita syurga. Adakah 10 minit nanti? Adakah Allah Ta'ala bagi syurga 10 hari? Adakah Allah Ta'ala bagi kita syurga 10 tahun? Allah Ta'ala kata, khalidina fiha abada, yang selama-lamanya kau takkan tahu berapa jauh dia punya penghujung. Sebab solat subuh 2 rakaat khusyuk tadi, Allah Ta'ala berikan kasih sayang dia kepada kita, berikan syurga selama-lamanya. Subhanallah. Itulah rahmat bagi orang Islam. Adakah orang bukan Islam juga dapat rahmat daripada Allah? Ya, mereka juga dapat. Tuan-tuan pernah dengar cerita pasal kaum Nabi Lut yang menolak Nabi Lut? Pernah dengar cerita ni? Allah Ta'ala tenggelam tak umat Nabi Lut dia dalam tanah? Tenggelam. Tuan-tuan pernah dengar tak Fir'aun yang melawan Nabi Musa AS? Tenggelam di dasar lautan, tenggelam. Tuan-tuan pernah dengar kisah ni? Tuan-tuan pernah dengar? Tuan-tuan pernah dengar cerita pasal Nabi Nuh AS? Nabi Nuh ni tuan-tuan, dia berdakwah siang dan malam 950 tahun. Tuan-tuan baca surah Nuh, cuba tuan-tuan tengok. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku, ya Allah, siang dan malam. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tak ada orang pun yang bertambah nak ikut dakwah aku. Kemudian Nabi Nuh mengatakan, qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum, apabila aku berdakwah kepada kaumku, ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka ambil jari tutup telinga mereka, wastaghshaw thiyabahum, mereka ambil baju tutup muka mereka, wa atharru wastakbaru istikbara, mereka terus bergerak dalam keadaan berpaling tadah, dalam keadaan yang sombong. Ulama sebut Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, orang yang ikut dakwah Nabi Nuh alaihi salam hanya 80 orang. Allah, tenggelam habis lagi lebih. Anak dia mati depan mata dia, tenggelam. Tenggelam dia anak dia. Isteri dia tenggelam. Anak dia mati. Dia doa pada Allah, ya Allah, selamatkan anak aku, ya Allah. Itu anak aku, ya Allah. Allah Ta'ala kata, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya dia tidak beramal soleh. Tuan-tuan, jadi umat Nabi Muhammad mesti ada 2 syarat. Tuan-tuan kena ingat, insyaAllah. 2 syarat inilah kunci syurga. Yang pertama, iman. Jadi orang Islam bukan saja kita nak Islam, tapi nak jadikan kita orang beriman. Sebab apa? Sebab orang Islam belum tentu beriman. Tidak? Belum tentu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sadaqallahul azim. Orang-orang Arab Badawi datang jumpa Nabi dengan menyatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman, ya Rasulullah. Nabi kata, jangan kata diri kamu itu telah beriman selagi iman belum meresap masuk dalam hati kamu. Katakan sahaja kamu telah Islam. Maknanya orang Islam belum tentu beriman. Orang Islam di Malaysia ni ramai,
Umat Muhammad dia ramai di Malaysia. Tapi tak semua orang Islam dapat menjaga solatnya cukup 5 waktu sehari semalam. Orang Islam bulan Ramadan boleh puasa, mereka puasa tuan-tuan. Tapi tak semua orang yang berpuasa itu dapat menjaga auratnya dengan betul. Betul tak? Ni tuan-tuan, orang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau dia beriman, dia adalah orang Islam. Pertama, iman. Yang kedua, syarat nak jadi umat Nabi Muhammad, kalau nak dapat syurga, kata ulama, amal soleh. Kena beramal soleh. Solat, amal soleh. Sedekah, amal soleh. Puasa, amal soleh. Derma, amal soleh. Tolong orang, amal soleh. Bagi salam, amal soleh. Bagi makan, amal soleh. Semua benda kita buat baik, amal soleh. Tetapi lagu mana nak dapat betul-betul amal soleh? Dr. Karim Zaidan dia menyanaraikan ada 3 syarat kalau nak beramal soleh. Ini tuan-tuan kena dengar. Kita nak semayang kena ada 3 syarat. Tuan-tuan nak puasa mesti ada 3 syarat. Tuan-tuan nak sedekah mesti 3 syarat amal soleh ni tuan-tuan kena ada. Yang pertama syarat nak beramal soleh mesti datang daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekah bagus, tapi lagu mana yang Nabi kata kamu kena bersedekah? Hari ni ramai orang sedekah sebab nak menunjuk-nunjuk. Betul tak? Tak ikut cara Quran, tak ikut cara hadis. Alhamdulillah lah, saya ingat saya nak derma 5,000. Oh, 5,000. Betul tak? 5,000. Tak apa, pengurusi kata Alhamdulillah lah, terima kasih lah Tuan Haji, nak sedekah 5,000 bagus je lah. Tapi nak tanya juga, bila nak bagi? Nak tahu juga. Tuan Haji, saya ingat nanti insyaAllah lah, sebelum khatib naik mimbar tu, minta imam bagi tahu lah. Saya nak bagi 5,000, insyaAllah saya serahkan waktu sebelum khutbah. Sebelum orang ramai nak tahu, nak bagi tahu yang dia bagi. Tak ikhlas. Pak tuan-tuan. Nabi tak. Nabi kata apa? Sedekahlah kamu tangan kananmu sehinggakan tangan kirimu tidak mengetahui. Nak cerita apa dia tuan-tuan? Pastikan kita bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Diam-diam. Tidak? Diam-diam. Kita ni bukan cerita bab diam ke tak diam. Masalah kita ni tak bersedekah. Itu problem. Sedekah tu elok tak. Tapi tak padan dengan nak syurga Allah. Seminggu RM1. Kau orang lain, laki kita kan, seminggu RM1. Sebulan RM4. RM4. Setahun RM48. Cita-cita syurga Firdaus. Bukan main tinggi lagi tuan-tuan. Baru RM48. Ada orang dah derma RM1. Niat sampai 5 nama. Itu yang kedua. Bukan nama. Sebulan sekali RM1. Niat sampai 5 nama. Aku, bini aku, anak 3 orang. Tu dia sampai 5 nama RM1 sebulan. Ni jenis kedekut. Bagilah lebih sikit. Bila waktu apa kita nak sedekah ni tuan-tuan? Pahala tu besar waktu kita nak sedekah. Bila? Waktu di saat kita memerlukan, di saat itu kita bagi. Itulah kehebatan fadilat paling tertinggi sedekah. Dalam poket kita ada 50. Dalam poket kita ada 50. Tidak. Gigi semayang Jumaat, tabung derma duduk jalan depan dia. Ni pattern orang tabung derma jalan. Ada orang mau buat tidur. Ada juga tuan-tuan. Buat tidur. Menung. Orang sebelah duduk cuit kaki supaya bagi duit dia tak sedar. Tabung tu bergerak. Elok jaga. Tuan-tuan nak cerita punya berdekut. Tak nak bagi duit ada. Ni cerita orang duit ada tapi tak nak bagi. Duit tak ada, tak boleh bagi tu. Cerita lain. Ni duit ada, dia ada 50. Tiba-tiba duduk dekat Petronas, Paminyak, ada seorang anak yatim, betul-betul susah. Mai datang bawa 3 orang adik-beradik dia. Pakaian pun kita tengok lusuh.
Dia kata, bang, minta maaf, 3 hari saya tak makan. Pakcik, saya dah 3 hari tak makan. Dia ada fikir duit dia RM50. Dia kata, bukan hang dia tak makan lah. Aku tak makan lagi tengah hari ni. Dia tak adalah sebut dalam hati dia. Dia kata, kalau aku bagi RM50, dah lah sekeping. Kalau 10 boleh bagi RM10. Tapi hak ni 50 sekeping. Lah, takkan aku nak minta dekat budak ni RM49 tu. Nak minta dekat. Ketika itu dia kata, tak apalah, saya tak ada duit. Pergi minta orang lain. Sedangkan dia ada duit. Saat waktu dia rasa dia nak perlukan duit tu sebentar lagi, tiba-tiba datang rezeki seperti itu. Saat tu dia bagi, tuan-tuan. Itulah kehebatan fadilah tertinggi sedekah. Oh, tak ramai orang boleh buat nak. Termasuk yang cakap. Saya pun susah, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sedekah. Okay. Yang pertama, ikut Quran, ikut hadis Nabi. Tuan-tuan, solat bagus. Adakah kita semayang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab itu saya, tuan-tuan, 2 bulan lepas saya ceramah dengan seluruh ahli pegawai syarak Jawatan Kuasa, Jabatan Agama Islam Negeri Melaka, jemput saya ceramah depan semua ahli pegawai syarak pimpinan masjid seluruh negeri Melaka. Dia kata, ustaz, kalau ada idea ustaz bagi, saya kata Masjid Surau buat satu program camp bestari solat. Tolong buat. Bukan kita buat, kita nak anak-anak kita join, tak. Buat satu camp bestari solat khusus untuk orang-orang dewasa. Kena buat. Berapa ramai hari ini masyarakat kita, tuan-tuan, ambil wuduk pun tak sempurna. Betul tak? Hak wajib dia tak buat, dia sibuk kira hak sunat. Hak sunat dia sibuk, hak wajib kadang-kadang dia tinggal. Hak wajib tu kadang-kadang basuh tak sempurna. Nak basuh sampai mana? Tang mana? Tang ni ke tang tu? Basuh kepala tu tang mana? Tidak. Masjid Surau kena buat camp bestari solat. Cara solat Rasulullah. Panggil hak pakar-pakar yang ada tauliah semua, tuan-tuan. Buat, ajak kita. Orang tua. Sebab itu kita kena buat. Baik itu ramai lagi kepala yang duduk angguk-angguk semayang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi ajar, tuan-tuan. Nabi tak ajar. Sebab apa? Sebab kita tak pernah untuk melihat dan mendalami cara Nabi solat dengan sempurna. Orang jadi goyang, dia pun nak goyang juga. Sebelum pergi umrah, okey. Balik umrah, rupanya dia pergi tengok di Arab. Semayang sebelah Pak Arab. Pak Arab tu pun sengit kepala lain macam. Dia kata, oh sengit lain macam Pak Arab. Lepas tu Pak Arab, asyhadu an la ilaha illallah. Arab tu goyang. Dia ni bukan orang lain, orang Alok Malah. Pergi Mekah duduk sebelah Pak Arab. Duduk-duduk dia kata, oh goyang. Balik Al-Ustaz dia goyang dua-dua, tuan-tuan. Dia kata, aku lebih alim pada Pak Arab. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab tak tahu cara mana yang Nabi suruh. Cara mana yang Nabi suruh? Tak tahu. Sebab itu penting hadir ke buat program camp bestari solat. Cuma nama camp sajalah, pagi sampai tengah hari, ataupun buat seminar pagi sampai petang. Sekurang-kurang ada manfaat kita, tuan-tuan. Ni, yang kedua, syarat nak beramal soleh, kata Dr. Karim Saidan. Yang kedua, dia kata apa? Mesti kena ada ilmu. Maknanya, bila kita buat amal ibadah, mesti kita tahu apa yang kita buat. Betul tak? Kadang-kadang ni, tuan-tuan, saya ada kawan dengan Cina. Ada satu orang tu Cina tu demi datang jumpa saya. Dia tanya soalan. Dia kata, Ustaz. Dia panggil saya Ustaz Pakelun. Nama Fakhrul. Dia panggil Pakelun. Pakelun lah. Saya nak tanya dia satu soalan. Kenapa orang Islam ada itu air semayang, lepas tu dia nak pergi semayang, dia terkentut. Dia kena ambil itu semula air semayang kan? Saya kata betul. Tapi saya nak tanya you, kenapa dia lepas dia kentut, dia ambil itu air semayang, kenapa dia basuh muka, tak basuh tempat keluar angin? Tuan-tuan nak jawab apa? Menang saya. Saya kata betul. Soalan ni kita tak pernah tanya ustaz kita, betul tak? Kalau saya tanya tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan boleh jawab? Saya kata betul juga.
Lepas kita ambil air semayang, kita nak pergi semayang, terkentut. Kita kena ambil semula air semayang. Kita basuh muka, tak basuh tempat keluar angin tu. Pasal apa? Dia Cina. Itu dia tanya. Saya kata, apa dia aku nak jawab? Pelitas dalam kepala. Saya kata macam ni ya. Oh, you duduk dalam satu lift. Dalam lift itu ramai orang, ada 20 orang. You duduk depan. You nak pergi tingkat 8. Tiba-tiba tingkat nombor 2, you terkentut banyak kuat. I nak tanya you, you punya malu muka ke punggung? Dia kata, I punya muka lah malu, punggung tak lah tahu malu. Sebab itu orang Islam basuh muka tak basuh itu punggung. Terus saya belah tuan-tuan, takut dapat soalan yang kedua. Nak ceritakan apa tu? Ni soalan pelik-pelik. Sebab itu tuan-tuan dan puan, macam ni ya, ada seorang bapak dia tuan-tuan, ngaji tak mau. Anak dia balik sekolah, cikgu dia ngajak nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, ni apa ya? Balik-balik budak tu nyanyi. Pak dia lepas bencin tentera, bencin awal. Tak ada apa-apa jenis baca suabat. Baca suabat. Tengah-tengah hari baca suabat. Anak dia pun balik. Pak. Tadi dekat rumah, dekat sekolah kan cikgu ajar nama-nama malaikat. Apa dia kata, hang ni aku makan garam lebih daripada hang. Setakat malaikat tu celah gigi aku. Dia apa dia pun. Tu nak tanya ya, malaikat Jibril. Jibril tu hantar wahyu. Betul bang. Aku dah kata. Tapi bang ada satu soalan. Apa dia? Jibril zaman Nabi dia hantar wahyu. Lah, wahyu pun dah lengkap apa semua tu. Nak tanya apa? Jibril buat apa sekarang? Sudah. Tuan-tuan nak jawab apa? Jibril buat apa sekarang? Jibril kerja dia hantar wahyu. Sekarang wahyu dah lengkap, Quran pun dah ada, dah siap. Jibril buat apa sekarang? Pak dia tengah baca su'abah. Jibril macam apa lah, lepas-lepas bencin, tak ada apa-apa. Muhung tu tuan nampak. Sebab itu pentingnya ini. Ngaji tuan-tuan, ngaji. Yang ketiga kata Dr. Karim Zaidan, dia kata, syarat nak beramal soleh, ini paling mahal. Apa dia tuan-tuan? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ni sampai pukul 2 ni sebenarnya. Lama. Maklumlah. Saya ingat ni first time saya sampai Masjid Bukhari. Saya banyak kali sampai masjid ni tapi semayang lah. Ceramah ni saya ingat first time lah. Kuliah subuh. Kita sampai pukul 4. Dah habis dah. Haji? Habis dah Haji? Habis dah? Boleh lagi? Boleh lagi. Sikit lagi boleh tuan-tuan. Nak cerita apa dia tuan-tuan? Nabi ni tuan-tuan, dia punya sayang pada kita tuan-tuan, dia tunjuk A to Z. Rasulullah tunjuk daripada awal sampai akhir. Nabi ajak pada kita. Tak? Nabi makan, cara makan, Nabi ajak. Nabi minum, cara minum, Nabi ajak. Ni Nabi minum, tuan-tuan. Ni gelas. Cara Nabi minum lagu mana tuan-tuan? Nabi pegang tangan kanan. Nabi baca bismillah. Lepas tu Nabi jauhkan daripada gelas. Nabi telan. Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Jauh. Alhamdulillah. Tuan-tuan belajar sains. Anak-anak tuan-tuan belajar sains. Dilarang menghembus nafas di dalam bekas cawan minuman. Betul tak? Sambil minum jangan kita hembus nafas. Betul? Karbon dioksida itu tak elok berlaku kat atas air tersebut. Betul tak? Tuan-tuan belajar. Nabi sebut 1400 tahun dulu. Minum jauh. Takut nafas terhembus dalam air. Kita satu kali sedut tuan-tuan. Kita minum satu cawan. Kadang-kadang 2, 3, 4 kali. Pelan tuan-tuan. Kita bernafas dalam air. Betul? Tak ikut sunnah Nabi SAW. Kita makan. Macam mana Nabi makan? Guna tangan kanan. Lepas makan, Nabi jilat jari tangan. Betul tak? Nabi jilat jari tangan. Sebab itu kita kena ajak anak kita lepas makan, jilat jari tangan. Tangan sendiri, bukan tangan orang. Tangan sendiri. Kita pernah tak tanya anak kita, tahu tak apa makanan yang Nabi suka? Apa makanan yang Nabi suka? Apa buah yang Nabi suka? Apa ayak yang Nabi suka? Kita pernah tanya anak kita tuan-tuan. Kalau kita kata kita cinta Rasulullah, kita kena tanya anak kita. Kalau anak kita tak tahu, kita kena hambat dekat dia. Apa buah yang Nabi suka? Apa sayur yang Nabi suka? Apa dia tahu sayur yang Nabi suka?
Malam saya ceramah dekat satu tempat. Semalam saya ceramah di mana? Online lah. Sekarang lah ni semua online. Ni dengan tuan-tuan pukul 10 saya dengan ILP Melaka. Malam ni pukul 7 sampai pukul 8 saya dengan pelajar-pelajar di Tuaran Sabah. Pukul 8 sampai pukul 9 saya bersama dengan para pelajar. Ni online. Duduk je dekat laptop. Oh senang. Pagi saya dekat Sabah, tengah hari saya dekat Pulau Pinang, petang saya dekat Selangor, malam saya dekat Singapura. Okey, macam tu tuan, pusing. Online ni senang juga. Tuan-tuan, saya pernah tanya budak semalam. Saya kata, "Bik, Nabi suka makan sayur apa?" Dia kata brokoli. Oh sudah, brokoli. Kebetulan mak dia suka masak brokoli. Nabi suka makan sayur labu masak kuah. Sayur labu tu tuan-tuan kena masak kuah, bukan makan seketul tu tuan kena masak tu. Nabi suka labu masak kuah. Nabi suka minum air kosong. Ya, Nabi suka. Nabi suka makan buah tebikai. Nabi suka makan madu. Nabi suka makan kurma. Benda-benda ni lah kita kena tanya anak kita. Tidak? Nabi pakai baju lagu mana Nabi pakai baju? Masuk tangan kanan, kemudian tangan kiri, buka baju tangan kiri, kemudian tangan kanan. Pakai seluar kaki kanan, kemudian kaki kiri, buka seluar kaki kiri, kemudian kaki kanan. Utamakan hak kanan. Saya nak tanya tuan-tuan satu soalan. Boleh no? Siapa dapat jawab? Balik awal. Tuan-tuan ambil air semayang. Tuan-tuan pakai baju Melayu, tuan-tuan pakai jubah. Tuan-tuan nak ambil air wudu. Mana sunnah? Nak buka kanan ke kiri dulu? Nak ambil air semayang. Tuan-tuan pakai baju lengan panjang ni. Nak buka kanan ke kiri dulu? Siapa boleh jawab? Boleh je. Siapa dapat jawab balik awal? Dah 7.30. Mana sunnah? Kita pakai ni, betul tak? Nak ambil wudu, nak buka kanan dulu ke kiri dulu? Nak ambil tu memang kanan lah dulu. Tak, I nak buka tu. Nak selak kanan ke kiri dulu? Mana sunnah? Nah, tuan-tuan pakai mic ni, jawab tak jawab saya bukan tahu. Tapi tak apa, selalunya penceramah tanya, penceramah jawab. Tak apa. Tak apa saya jawab. Tuan-tuan nak buka, yang mana sunnah? Ni nak cerita buat sunnah ni. Tuan-tuan, sunnahnya selak kiri dulu, baru kanan. Ingat, buka baju kiri, kemudian kanan. Pakai baju kanan, kemudian kiri. Makna kita nak ambil wudu, kita kena selak kiri, kemudian kanan. Habis ambil wudu nanti, tutup kanan dulu, baru kiri. Dapat pahala sunnah. Dapat pahala sunnah. Itulah benda-benda ni yang kita kena ajak anak kita. Tuan-tuan tahu. Tapi kadang-kadang kita terlupa nak ajak anak kita. Nampak tuan-tuan? Itu sebab pentingnya ilmu tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah sekalian. Baik. Sebab itu kita kena sayang Nabi, kita kena kenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kena kenal. Burung kenal Nabi. Satu hari Nabi nak pakai selipar, Nabi punya selipar dia selipar yang bertutup. Satu hari Nabi pakai selipar dia selipar yang bertutup. Dia panggil khafah. Waktu orang zaman sejuk dia pakai. Kan pakai macam stokin, kasut stokin Nabi pakai. Bila Nabi pakai belah kanan, tiba-tiba Nabi nak sarung belah kiri tuan-tuan. Ada seekor burung, dia terbang pergi dekat kasut belah kiri Nabi tu, dia cengkam kasut Nabi tu, dia terbang bawa lagi selipar Nabi. Tapi tak jauh, dekat sikit. Sahabat dan Nabi SAW pilihkan burung tersebut. Tengok kasut dia pergi terbang, dia pilihkan, ligan-ligan sampai jumpa tuan-tuan. Tuan-tuan tahu pasal apa? Burung tu bawa lari kasut Nabi. Sebab dia kenal Nabi. Rupanya bila sahabat nampak kasut tersebut dijumpai, angkat-angkat kasut tersebut, dalam tu ada seekor ular yang duduk di dalam kasut Nabi. Seekor burung. Dia kenal Nabi, dia selamatkan Rasulullah daripada dipatuk seekor ular. Allah. Kita tak kenal Nabi. Tuan-tuan pernah dengar satu hadis dog. Hadis dog, tuan-tuan tengok. Ada seorang Arab Badawi, dia letak dog ni dekat bahu dia. Dog. Besar dia lebih kurang besar kata binah lebih kurang. Dia bawa pergi jumpa Nabi. Dia bukan Islam. Dia jumpa Nabi. Dia kata, "Hei Muhammad." Dia tak kata, "Ya Rasulullah, engkau lah." Tak. Dia bukan Islam. Dia kata, "Hei Muhammad. Man anta?" Kamu siapa? Nabi kata, "Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tuan-tuan tahu dia kata apa? Pembohong.
Dia tanya Nabi, kamu siapa? Nabi kata, ana Rasulullah. Dia kata apa? Bohong. Aku tak percaya yang kau ini adalah Muhammad Rasulullah, melainkan kalau biawak yang aku bawa ni bercakap dan mengaku yang kau adalah Nabi, baru aku percaya. Itu Arab Badui. Arab Badui punya perangai. Dia tak percaya kata Nabi, dia nak ikut cakap biawak ni. Biawak mana boleh cakap, tuan-tuan? Nabi kata tak apa, letaklah tok di hadapan tu. Lemparkan tok ni, tuan-tuan. Kalau tok tu pening, biawak, biawak pasiak. Boleh makan tak? Boleh makan tak tok? Boleh. Ingat, biawak pasir boleh makan. Biawak belakang rumah tak boleh makan. Tu tuan-tuan kena dengar, betul. Balik rumah dia abang dekat bini, tadi ceramah kuliah subuh ustaz dia kata biawak dah boleh makan. Dia biawak pasiak. Tak berangkat kepala. Nabi tanya, wahai Tok, man ana? Siapa aku? Biawak. Boleh cakap tak? Allah Ta'ala berikan keizinan. Ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tuan-tuan pernah dengar kisah pasal rusa kena tangkap? Ada seekor rusa, dia duduk di lereng bukit. Ada satu kaum tu, dia pasang jerat. Jerat nak tangkap rusa. Rusa hak besar tu kena terikat dengan dia punya jerat tu. Dekat lereng bukit, Nabi pun lalu. Tiba-tiba terdengar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ni habisah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi pun cari mana suara ni. Tengok-tengok ada seekor rusa. Nabi tanya, wahai rusa, adakah kamu yang bagi salam kepada aku, wahai rusa? Ya Rasulullah, akulah yang Rasulullah. Aku bagi salam pada kau. Aku panggil kau ya Rasulullah. Pasal apa ni, wahai rusa? Ya Rasulullah, aku kena jerat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, lepaskan aku ya Rasulullah. Dia minta Nabi lepas. Nabi kata, tidak wahai rusa, kamu adalah kepunyaan kaum di situ. Kamu bukan hak aku. Kalau kamu hak aku lepaskan. Tapi kamu ni adalah hak kepada orang tuan punya jerat di dalam kaum tersebut. Ya Rasulullah, aku merayu dengan kau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ada 2 ekor anak duduk dalam hutan ya Rasulullah. Anak aku masih kecil ya Rasulullah. Dia haus ya Rasulullah. Aku tahu dia haus ya Rasulullah. Aku nak bagikan dia susu sekejap je ya Rasulullah. Kau lepas anakku sekejap ya Rasulullah. Aku nak pergi susukan anak aku, nak bagi anak aku kenyang ya Rasulullah. Aku nak tidurkan dia dan aku nak ucapkan selamat tinggal pada anak-anak aku, dan kemudian aku datang ke sini kembali kepada kau ya Rasulullah. Kau ikatlah aku balik ya Rasulullah. Nabi kata, aku jaminan kamu akan buat bila aku lepaskan kamu. Rusa binatang, wallahi, dengan nama Allah, dengan namamu ya Rasulullah, aku bersumpah dan berjanji. Aku berjanji dengan kau ya Rasulullah. Subhanallah. Nabi dengar perjanjian atas nama Allah. Nabi lepaskan, lari sebegitu laju rusa tadi masuk ke dalam hutan. Tuan-tuan, Nabi tunggu punya tunggu. Rusa tu tak datang. Sudah jam. Kita ni tuan-tuan janji dengan manusia pun tuan-tuan dicapati. Apatah lagi berjanji dengan binatang. Tidak. Din, kalau kita jumpa dekat kedai Fahman pukul 8 pagi, pukul 9.30 baru sampai. Tidak. Janji dengan manusia. Nabi tunggu, rusa tu tak main. Mungkin Nabi kata rusa ni tipu lah. Nabi pun berpusing nak pergi bagi tahu dekat kaum tersebut apa peristiwa yang berlaku. Nabi nak bagi tahu. Bila Nabi pusing tuan-tuan, Nabi terdengar ada satu benda jatuh daripada tinggi, benda bum jatuh. Rupanya tuan-tuan, rusa hak besar tadi, dia terjun daripada bukit turun ke bawah nak segera jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah, tunggu ya Rasulullah. Aku datang ya Rasulullah, aku datang ya Rasulullah. Ya Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah.
Aku lapar ya Rasulullah. Aku susukan aku sampai anak aku kenyang. Sampaikan aku tidurkan dia ya Rasulullah. Aku bergegas kepada engkau ya Rasulullah. Inilah janjiku ya Rasulullah. Ikatlah aku semula ya Rasulullah. Subhanallah. Rusa kenai Nabi. Nabi ikat kaki rusa. Nabi pergi ke arah kaum tersebut. Nabi beritahu, wahai kaum yang tinggal di sini, siapa yang punya jerat di leher? Seorang pemuda dia bangun. Ya Rasulullah, aku punya ya Rasulullah. Aku nak bagi tahu, ada seekor rusa hak besar, betina, dan dia ni ada susu. Nabi beritahu, dia ni besar dia, sehat dia ni. Untunglah kamu, pergilah ambil rusa kamu dah mengena jerat, dah kena dah jerat. Pemuda tadi kata, ya Rasulullah, apakah betul jerat tu terkena seekor rusa ya Rasulullah? Ya, ada di leher bukit tempat kamu pasang jerat. Betul? Betul ya Rasulullah. Wallahi, kata lelaki tadi, ya Rasulullah, aku telah berniat sekiranya hari ini aku dapat seekor rusa ya Rasulullah, aku berniat nak berikan kepada engkau ya Rasulullah. Subhanallah. Apa Nabi kata? Terima kasih. Thumma jazakallah. Nabi kata alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah. Nabi sebut. Kemudian Nabi ambil rusa tersebut. Wahai rusa, engkau telah menjadi milikku, maka aku lepaskan kau wahai rusa. Dalam hadis tu dia kata apa? Ya Rasulullah. Rusa tu kata, ya Rasulullah, izinkan aku bersamamu pergi berdakwah. Hadis tu berhenti takat tu saja. Tak tahulah cerita lepas tu dia pergi betul atau tidak. Tapi hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan dan puan-puan, rusa kenal Nabi. Kita kalau tak kenal Nabi, kita lebih teruk daripada biawak. Kita lebih teruk daripada burung. Kita lebih teruk daripada rusa tadi tuan-tuan. Sebab itu, jom kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepentingan kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar itu saja tuan-tuan sebagai penceritaan, mauizah peringatan. Kalau ada terkasar bahasa daripada saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Al-Bukhari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati tuan-tuan. InsyaAllah saya akan berangkat ke Melaka lebih kurang dalam hari Khamis lah. InsyaAllah Khamis malam lepas program saya berangkat. Jumaat pagi ada program dengan TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia. Sampai tengah hari, malam tu kita ada program di Johor. Jadi doakan saya, dan saya dalam telefon musafir. Mudah-mudahan doa musafir ni mustajab lah. Dan saya doakan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, dengan keberkatan yang ada majlis ilmu kita, saya doakan tuan-tuan diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umur, diberikan umur yang barakah. Saya doakan tuan-tuan dijadikan suami yang saleh, isteri yang salihah, anak-anak tuan-tuan zuriat terbaik dunia dan juga akhirat. Saya doakan tuan-tuan dikuatkan iman, diberi kekuatan hati, dilapangkan segala kesulitan. Jika ada dalam kalangan kita yang sedang sakit, saya doakan tuan-tuan diberikan kesembuhan daripada segala kesakitan, kesihatan yang terbaik untuk senang kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Saya doakan tuan-tuan jika ada dalam kalangan kita hatinya yang gundah gulana, hatinya dalam keadaan tidak tenang, tidak tenteram, insya-Allah Allah Ta'ala berikan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga kita. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang bertakwa di sisi Allah. Tidak ada benda yang lebih mahal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala kata, orang yang paling tinggi di kalangan aku adalah orang yang paling bertakwa. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sabarlah dengan ujian sedikit masa lagi. Ya, hidup ini adalah ujian untuk kita, ujian kita bersama. Tidak, semalam ada orang tanya saya, minta maaf Ustaz, tengah live dia tanya saya soalan, Ustaz saya ni minta tanya, saya ni tengah depression, saya tengah stres Ustaz, rasa nak bunuh diri Ustaz, saya tak tahu nak buat lagu. Tengah live dia tanya soalan tu tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan nak jawab? Subhanallah. Saya teringat firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahu azim.
Allah Ta'ala kata, manusia itu pertama aku uji perasaan takut pada dia. Yang kedua Allah kata aku uji harta benda dia. Yang ketiga kata Allah aku uji jiwa dia. Jiwa tak tenang, jiwa tak tenteram. Lagi Allah Ta'ala uji apa? Wathamarat, hasil-hasil tanaman. Ada bendam tak boleh nak buat. Ada getah tak keluar. Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala bagi motivasi akhir. Wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sabar. Kunci dia sabar. Mudah-mudahan kita dapat kesabaran daripada semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.